binti Junai Syam, nombor matrik 052222. So insyaAllah pada hari ini saya akan terang pasal kehadiran Islam di Afrika Utara. So pertama sekali saya akan cakap pasal ketika zaman Uthman, iaitu menurut Dr. Ahmad Shalabi, pada era pemerintahan Uthman bin Affan, perkembangan Islam yang telah sampai ke Tripoli dan Barkah adalah dengan maksud keselamatan dan juga keamanan wilayah Mesir. Seterusnya dari segi pemerintahan Islam ketika sampai ke era Muawiyah, iaitu Muawiyah ni berhajat untuk menghancurkan kedudukan tentera Byzantine di Afrika Utara. Antaranya beliau telah melantik Uqbah sebagai panglima Islam yang bertanggungjawab terhadap wilayah tersebut. So antara strategi yang dilaksanakan ialah beliau telah memimpin tentera Islam dalam menyerang Rom serta menakluk beberapa kedudukan barbar di kawasan pedalaman. So antara wilayahnya adalah Tripoli, Fazan dan juga Sudan. Seterusnya Uqbah bin Nafi' ni dalam pemerintahan Muawiyah, dia telah mendirikan sebuah kota yang strategik untuk pusat pemerintahan dan ketenteraan yang bernama Kota Kairouan. Seterusnya beliau juga telah meruntuhkan kekuatan Romawi. Pada era Yazid bin Muawiyah, itu kepimpinan perang di Afrika Utara diserahkan kembali kepada Uqbah bin Nafi' dan Abu al-Muhajir dilantik sebagai gantinya. Kedua panglima agung ini mendapat kejayaan yang cemerlang dalam penaklukan mereka. Kejayaan Uqbah dan Abu al-Muhajir ini bukanlah kesudahan dari penaklukan itu, kerana bangsa barbar merasa tidak senang hati dengan kembalinya Uqbah sebagai pemimpin angkatan perang. So Qusaylah yang masuk Islam itu murtad, mempersiapkan diri untuk menentang tentera-tentera Muslim. Pada mulanya penentangan Qusaylah itu mendapat kejayaan. Uqbah dan Abu al-Muhajir meninggal dunia. Dengan terbunuhnya Uqbah dan Abu al-Muhajir, maka kembalilah sekali lagi kekuasaan Romawi ke atas bumi Afrika Utara di daerah pantai dan daerah pedalaman dikuasai oleh Qusaylah. Maka tentera-tentera Islam terpaksa mengundurkan diri dari kota Kairouan ke Barkah. Seterusnya pada zaman Khalifah Abdul Malik, itu pada tahun 695 Masihi, dikirimkan pula satu pasukan besar di bawah pimpinan Hasan bin An-Nu'man Ghazani. Dalam serangan itu, tentera Islam dapat menghancurkan kekuatan Romawi dan menghalau mereka dari bumi Afrika Utara. So tentera barbar telah berjaya dikalahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naimatul Huda binti Muhammad. Nombor matrik 052215. Baiklah, saya akan menyambung pembincangan tentang penaklukan Afrika. Faktor munculnya kerajaan Islam di benua Afrika. Faktor munculnya kerajaan Islam di benua Afrika yang pertama adalah kerana wilayah Afrika Utara itu tersendiri terletak di wilayah yang strategik. Iaitu terletak di hubungan antara benua Eropah dan juga Asia. Hal ini sekaligus menjadikan Islam ini menjadi memiliki kekuatan politik dalam menakluki Afrika Utara ini. Hal ini dimulai semenjak pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab ketika beliau menguasai Mesir. Kemudian dilanjuti dengan pemerintahan Uthman bin Affan hingga pada zaman beliau mencapai beberapa kawasan Tunisia. Seterusnya hal ini diteruskan oleh dinasti Bani Umayyah. Hal ini dikuatkan lagi apabila Afrika Utara ini memohon bantuan pada Bani Umayyah untuk membebaskan mereka daripada kekuasaan Az-Zaitun, di mana Muawiyah memenuhi hajat mereka dan
mengarahkan tentera pimpinan Uqbah, serta apabila berjaya beliau mendirikan kota Kairawan. Setelah itu dilanjuti juga dengan Daulah Abbasiyah dan seterusnya. Seterusnya adalah bila bahasa Arab itu menjadi bahasa pengantar bagi masyarakat Afrika Utara hampir keseluruhan wilayah di sana. Hal ini dikuatkan lagi apabila ianya telah menjadi sebahagian daripada budaya mereka. Seterusnya apabila mata wang dinar ini dijadi sebagai mata wang rasmi dalam melakukan aktiviti perniagaan ataupun aktiviti jual beli di antara mereka. Seterusnya, antara peradaban Islam yang menjadi kesan yang mendalam terhadap Afrika ini adalah pertama, adanya penggunaan bahasa Arab yang kekal, iaitu apabila penguasa-penguasa Islam ini menjadikan bahasa Arab itu sebagai bahasa rasmi yang diguna pakai terhadap masyarakat di bawah tanah jajahannya, khususnya Afrika Utara. Seterusnya ada bila adanya toleransi beragama, kelembutan dan keadilan. Antara aspek yang pentinglah dalam perkembangan Islam itu sendiri, iaitu hal ini dibuktikan apabila seseorang amir itu bila ditugaskan untuk mengutip cukai, mereka tidak diganggu oleh rakyat-rakyat barbar yang terkenal dengan sifat ganas mereka. Seterusnya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan arkitektur. Hal ini tidak hanya dalam bidang politik seperti kita tahu, namun kemajuan ilmu pengetahuan mereka dibuktikan apabila pada zaman dinasti Fatimiyah beliau mewujudkan sebuah lembaga pendidikan serta memberikan subsidi yang besar bagi penuntut ilmu, iaitu seorang wazir Fatimiyah yang terkenal, yang amat memberikan sepenuh perhatian daripada ilmu pengetahuan dalam ilmu pengetahuan, dan beliau diberikan subsidi yang tinggi. Hal ini dapat dibuktikan bila pada zaman pemerintahan dinasti Al-Wahidun, dinasti Marabitun, bila dibangunkan gunung-gunung baru yang megah dan artistik seperti macam istana Ali yang dibangunkan. Baiklah, sekian sahaja daripada saya.